Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Tahniah saya ucapkan kepada anda calon-calon exam ujian psikometrik. Di fikiran anda sekarang sudah tentu anda rasa ujian psikometrik ni adalah satu ujian yang mudah. Okay? Tapi harus diingat ada banyak perangkap yang menanti anda dalam ujian psikometrik ini. Okay, walaupun mungkin anda selalu dengar, mungkin anda punya kawan-kawan, saudara mara, adik, abang, kakak semua kan cakap ujian psikometrik ni adalah ujian yang mudah sebab hanya perlu jawab perkara-perkara yang positif saja. Betul tak? Pernah tak dengar ucapan seperti itu? Okey? Sebenarnya ujian psikometrik ni dia tak semudah yang disangka. Kalau dia mudah, dah tentu ramai yang lulus ujian psikometrik. Betul tak? Saya pernah dengar, pernah jumpa saya punya sahabat, dia jawab ujian psikometrik sudah 5 kali. Okey, 5 kali jawab ujian psikometrik, tetapi masih lagi gagal, masih lagi tidak berjaya untuk lulus dalam ujian psikometrik ini. Okey, persoalan dia, kenapa? Okey, kenapa ramai yang gagal dalam ujian psikometrik ini, walaupun ramai yang cakap ujian psikometrik adalah ujian yang paling mudah. Sebabnya adalah dalam ujian psikometrik ini, tujuannya adalah untuk menguji sama ada seseorang calon ini sesuai atau tidak dengan jawatan yang dia sedang mohon tu. Contohnya, kalau anda dapat dapat panggilan untuk ujian psikometrik untuk jawatan pegawai syariah, pegawai syariah grade LS 41. So tentu dia punya soalan-soalan dia tu berkaitan dengan jawatan yang anda mohon tu. Dari segi psikologinya. So sebab tu bila anda tengok skop jawab soalan dia, so anda boleh relate dengan jawatan yang anda sedang mohon tu. So sekiranya profiling ataupun sekiranya anda menjawab jawapan-jawapan yang tidak sesuai dengan seorang pegawai syariah, ini menyebabkan anda akan gagal, kan? Sebab tu saya selalu ingatkan, jangan rasa terlalu yakin, jangan rasa terlalu overconfident. Soalan ujian psikometrik ini adalah ujian yang mudah. Sekejap lagi dalam slide saya akan terangkan kenapa ujian psikometrik ini bukan ujian yang mudah dan kenapa anda perlu buat persiapan sama seperti hadiri ujian-ujian yang lain. Dah ready? Jom saya explain kenapa ujian psikometrik ini adalah ujian yang sukar. Jom. Alright. Di sini saya nak explain, saya nak terangkan mengenai tips-tips menjawab ujian psikometrik yang ramai orang anggap ia adalah satu ujian yang mudah. Kejap lagi anda akan faham kenapa saya terangkan ujian psikometrik ini adalah bukan ujian yang mudah seperti yang anda sangka. Alright. Sebab itu, apa itu ujian psikometrik? Ujian psikometrik ini seperti yang kita tahu tadi, ada satu untuk menguji sama ada anda ni sesuai atau tidak dengan jawatan yang anda sedang mohon. Keyword di sini adalah refleksi. Refleksi siapa diri anda dan sama ada diri anda tu sesuai atau tidak dengan jawatan yang sedang anda mohon. Contohnya, anda sedang apply atau sedang hadiri ujian psikometrik untuk jawatan pegawai syariah. So, soalan-soalan yang akan ditanya semasa ujian psikometrik pegawai syariah LS41 adalah berkaitan dengan jawatan sebagai pegawai syariah. So, kalau anda pernah hadiri ujian psikometrik
untuk jawatan let's say pegawai penguat kuasa kan. So tentu soalan dia lebih kepada pegawai penguat kuasa. So dia tak sama dengan soalan psikometrik dengan jawatan pegawai syariah. Okey. So sebab tu jangan rasa okey aku dah jawab ujian psikometrik dah 5 kali, dah 6 kali. So aku boleh relax, aku boleh tak perlu nak buat apa-apa persiapan. Okey, jangan rasa sebegitu. Sebab soalan-soalan dia tu tak sama dengan setiap jawatan yang anda hadiri. Okey. Ya betul, anda perlu tonjolkan sikap-sikap positif dalam diri anda, tetapi anda perlu sentiasa konsisten menjawab. Okey, right. Okey, ini adalah ciri-ciri positif yang dinilai dalam semua ujian psikometrik, iaitu sikap berani mencuba, tak takut gagal, sedia terima kritikan, berlapang dada, mudah terima atau menerima pandangan orang lain, okey, yakin pada diri sendiri dan sebagainya. Okey, ini adalah sikap ciri-ciri positif yang anda perlu tonjolkan dalam setiap jawapan yang anda beri nanti semasa ujian psikometrik. Okey. Of course, dalam bila anda menjawab ujian psikometrik, dia tak adalah nak tanya direct. Adakah anda berani mencuba? Adakah anda tak takut gagal? Tidak begitu. Dia takkan tanya secara direct. Dia hanya akan biasanya dia bagi satu pernyataan, satu statement yang secara general. So, tetapi kalau anda faham maksud soalan tu, dia adalah nak uji sama ada anda ni berani mencuba, anda ni berlapang dada, anda ni mudah mesra, sama ada anda bertimbang rasa. Okay, dia punya statement yang dia bagi, dia punya ayat yang dia bagi dalam soalan tu, dia biasanya tak direct seperti bertimbang rasa dan sebagainya. Okay, right. Okey, kalau tadi ciri-ciri positif, ini pula adalah ciri-ciri negatif yang dia cuba nak korek dalam diri anda, sama ada anda ada tak ciri-ciri negatif yang diberi ni. So contoh ada 6 semuanya, ada 6 ciri-ciri negatif yang dia cuba nak hendak korek dalam diri anda. Okey, iaitu tak pandai bergaul, tak dapat terima peran dengan orang lain, dia tak yakin, dia agak-agak. Ini antara 6 sikap negatif yang anda perlu sembunyikan dalam diri anda ni kalau anda ada kesemua 6 ciri-ciri ini. Okey? Right, seterusnya. Okey, seperti yang saya tadi, anda tak perlu pun tak boleh nak jadi hipokrit bila anda beri jawapan dalam ujian psikometrik ini, sebab anda perlu sentiasa konsisten. Okey, perlu sentiasa konsisten menjawab soalan-soalan yang ada dalam ujian psikometrik ini. Okey. Alright. Okey, ini contoh soalan. Okey. Dia punya tujuan dia adalah nak uji sama ada anda ni boleh terima kritikan ataupun boleh terima pandangan orang lain. Okey, contoh soalan ni. Okey, saya rasakan tidak perlu mendengar pandangan orang lain. Okey, saya sentiasa pastikan tindakan saya betul biar orang lain mengatakan salah kerana saya mempunyai asas terhadap apa yang saya lakukan. Okey, kalau anda lihat kedua-dua ataupun kelima-lima soalan ini adalah untuk menguji sama ada anda boleh terima kritikan. Okey, so kesemua 5 soalan ini akan disusun secara rawak, so secara random dalam 100 lebih soalan yang dalam
exam yang akan anda hadiri. Okay, so that's why saya mention di awal tadi, anda perlu sentiasa konsisten menjawab perkara-perkara yang positif. Okay, tetapi kalau anda cuba nak jadi hipokrit, contohnya anda dalam ciri anda sebenar, anda tak boleh terima kritikan. Anda akan marah kalau orang kritik anda. So tapi kalau anda cuba hendak sembunyikan perasaan negatif tu dengan cuba hendak tunjukkan anda ni boleh terima kritikan. Okey. Bila 5 soalan ini disusun secara random, secara rawak dalam 100 soalan yang ada nanti, anda mungkin akan tersalah jawab. Mungkin nombor 1 anda jawab ya, nombor 2 anda jawab tidak, ataupun nombor 10 anda jawab tidak. So ikan dah bertentangan dengan ciri-ciri negatif, ciri positif yang dia cuba hendak korek daripada diri anda. Boleh faham tak saya punya analogi, saya punya penjelasan bagaimana cara SPA menguji calon dalam ujian psikometrik ini. Okey? Right. Okey, ini penerangan kepada soal tadi. Okey. Lihat ini yang saya maksudkan. Okay, 5 soalan ini dia akan disusun secara random. Okay, secara random. Walaupun tujuan soalan adalah sama, tapi dia akan diulang berulang kali supaya dia nak korek mereka-mereka ni yang cuba hendak hide, cuba hendak sembunyikan sikap negatif yang ada dalam diri mereka. Okay? Right. So sebab tu anda perlu sentiasa konsisten menjawab perkara yang positif supaya anda tak terperangkap dalam dalam ulangan soalan yang diberikan. Okay, ini adalah sebab utama. Okay, ini adalah sebab utama kenapa ramai calon ujian psikometrik gagal. Okay, walaupun anda nampak soalan ini yang mudah, okay, tapi mereka tak jawab secara konsisten. Ini menyebabkan mereka ni tak lepas, mereka gagal dalam ujian tersebut. So, anda yang bakal hadiri ujian psikometrik ini, okay, pastikan sentiasa alert dengan soalan-soalan yang berulang ini supaya anda tidak terperangkap dengan ujian yang diberikan. Okay? Alright, so pastikan anda sentiasa tenang dan sentiasa praktis menjawab. Okay? Sebab mungkin kalau anda first time menjawab, ataupun anda sudah jawab ujian psikometrik berulang kali, tapi anda masih gagal, tentu anda perlu sentiasa praktis, perlu sentiasa lihat bagaimana bentuk soalan ujian psikometrik ini supaya anda tidak rasa culture shock, tidak rasa kejutan budaya, tak rasa terkejut ketika menjawab soalan ujian psikometrik ini. Okey, ini ada lagi tambahan beberapa lagi soalan ujian psikometrik yang anda boleh lihat. Okey, untuk anda slide yang sedang saya tunjuk ini anda boleh download di ruangan description, okey, di bawah video ini. So anda boleh download dan anda boleh baca sendiri nanti, dan tu anda buat sedikit ulang kaji lah bagaimana cara yang betul untuk menjawab soalan ujian psikometrik. Right? Dan okey, bagi anda yang rasa dah give up, rasa dah macam aku dah pergi berulang kali ujian psikometrik tapi masih gagal. Saya tahu tak, anda gagal tu bukan sebab anda tak bagus. Anda gagal sebab anda tak buat persiapan dengan betul. Anda salah jawab sesuai betul, so anda tidak menjawab secara konsisten. Okay? So antara perkara yang anda boleh buat untuk jawab secara konsisten adalah dengan buat latihan berulang kali.
ataupun baca rujukan berulang kali, buat soalan-soalan yang banyak, buat latihan yang banyak untuk anda biasakan diri dengan bentuk soalan exam psikometrik ini. So bila anda dah banyak jawab, bila anda dah biasa lihat bentuk ujian psikometrik ini, ia akan memberi anda satu keyakinan yang aku boleh lulus dalam ujian psikometrik ini. Okey. So bagi anda yang tidak ada langsung koleksi soalan ujian psikometrik, saya amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik ini yang kita update versi 2022. Okey, dalam rujukan ini ada penerangan lengkap cara menjawab ujian psikometrik yang betul, dan juga lebih daripada 200 contoh soalan yang lengkap dengan jawapan. So anda boleh buat latihan dan anda boleh semak jawapan dia supaya anda faham bagaimana ujian psikometrik ini ditanya. Okey, jawapan tu bukan sekadar jawapan, kita sertakan jawapan dan penerangannya sekali. Kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C, kenapa dia D. So anda boleh faham dan boleh rasa yakin bila hadiri ujian sebenar nanti. Okey, so untuk dapatkan e-book ini ataupun rujukan ini, anda boleh terus klik link ini www.ujianpsikometrikonline.com untuk dapatkan rujukan ini sekarang. Okey, rujukan ini adalah bentuk e-book. So anda akan terus terima link download di email nanti. Okey, so terus dapatkan sekarang hanya melalui link ini www.ujianpsikometrikonline.com. So macam mana? Saya harap anda jelas bagaimana dengan bentuk soalan ujian psikometrik ini supaya anda lulus dalam ujian psikometrik yang seterusnya. Okey, kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruang komen. So nanti saya akan menjawab semua soalan-soalan anda. Dan kalau anda ada kawan-kawan, ada rakan-rakan yang juga akan hadiri ujian psikometrik ini, kongsikan video ini kepada mereka agar sama-sama kita tahu, agar sama-sama kita buat persiapan yang terbaik untuk hadiri ujian psikometrik ini. Okey, alright, jumpa lagi dalam video akan datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.